ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berbahagia barisan kepimpinan Masjid Pencing Hulu, barisan Imam Bilal serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita lagi dalam siri-siri kuliah Masjid Pencing Hulu. Mudah-mudahan segala amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat insya-Allah dalam masjid kita ini dengan niat iktikaf kerana Allah taala dan betul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, selamat tahun baru, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita berada dalam kebaikan, insya-Allah. Ini merupakan awal Muharram. Jadi di bulan Muharram ini antara ibadah yang boleh kita lakukan antaranya ialah berpuasa lah. Berpuasa iaitu pada hari Ashura 10 Muharram dan juga hari Tasu'a 9 Muharram. Itu antara puasa-puasanya, dan ada ulama menambah lagi itu juga boleh berpuasa pada 11 Muharram. Secara ringkaslah Ashura. Sini Ashura ada buat bubur lambuk ke apa? Tak ada. Bubur lambuk pula. Bubur lambuk puasa. Bubur Ashura ada? Tak ada? Ada. Alhamdulillah. Tak apa. Kita bubur sendiri kat rumah. Ashura ni biasanya dengan bubur lah. Biasanya dengan bubur. Tapi tak tahulah mungkin tradisi Pajak Timur kot. Sebelah barat ni kurang kot. Kan? Masak bubur Ashura tak ada. Baik. Tak apalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung lagi kepada kitab kita, kitab Bahrul Mazi. Terima kasih masih lagi dijemput untuk hadir dalam kuliah. Mudah-mudahan dapatlah sedikit manfaat. Walaupun benda yang sama ataupun bukan benda yang sama lah, ialah benda yang sama, benda yang kita dah tahu dan sebagainya, tetapi mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita bacakan ini, kita tahu bahawasanya amalan kita selama ini merupakan datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya penambahan dan sebagainya lah. Dan yang kedua, bila kita dah tahu bahawasanya ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan amalan kita ini bila kita dah tahu hadis-hadisnya, kita dah belajar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Kita dah masuk kepada bab majaa fi karahiyatil iqa' fi sujud. Bab pada menyatakan tegah duduk macam anjing pada antara dua sujud. Banyak kita ni kalau yang hari tu cara sujud, jangan sujud seperti anjing yang terdampar kan, siku jatuh ke atas bumi, atas lantai. Ini duduk cara macam anjing duduk. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah kita hendaklah bicarakan di sini ialah duduk antara dua sujud itu yang ditegah, bagaimana kelakuannya. Maka dengan ini ada hadis, dalil yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, katanya an Aliyin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali,
uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wa akrahu laka ma akrahu li nafsi. Wahai Ali, aku sukakan bagi kamu akan apa yang aku sukakan bagi diriku, dan juga aku bencikan bagi diriku akan apa yang aku bencikan bagi dirimu, akan apa yang aku bencikan bagi diriku. Maka hendaklah kamu ambil terima akan apa yang aku suka bagimu itu. Ya. Jadi Rasulullah ni bagi tahu kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ya, aku suka, ya, aku suka nak memberitahumu, ya, ataupun aku suka engkau mengamalkan apa amalan yang aku suka. Ini dia. Ya, ini maknanya ikhwah, persaudaraan dalam Islam. Maknanya kita suka seseorang itu mendapat kebaikan sebagaimana juga kita suka kita mendapat kebaikan tersebut. Sebab tu ada hadis yang lain, ya, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, ataupun ulama tafsir, ulama hadis menterjemahkan sebagai tidak sempurna iman. Ya, sesiapa yang mengasihi dirinya, sesiapa la yu'minu hatta yuhibbu li hatta sabar dia jadi gabrah, dia jadi gaduh sikit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya. Tak sempurna iman. Ya, kalau dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Kalau dia tak suka saudara dia, kalau dia tak suka diri dia diperlakukan begitu, jadi janganlah pula dia juga memperlakukan begitu kepada saudaranya. Dia tak suka diri dia dicuri barang-barang, jangan pula kita pula mencuri barang-barang saudara kita. Dia tak suka, kita tak suka diri kita diumpat, dikeji, janganlah pula kita ni mengeji, mengumpat orang lain pula. Itu dia. Kalau kita buat begitu, tidak sempurna iman kita. Itu tanda iman kita tidak sempurna. Sebab yang nak menggerakkan kita melakukan kebaikan ini iman kita, bukan ilmu. Ilmu tahu, tapi kalau tak ada iman, kita tak akan bergerak, kita tak akan melakukan apa yang kita tahu. Tapi kalau kita ada iman, kita akan melakukan apa yang kita tahu, ilmu yang kita ada. Malah kalau kita tak ada ilmu sekalipun, bila kita ada iman, kita akan cuba untuk mencari, untuk melakukan, ataupun kita akan cuba untuk belajar supaya kita tahu melakukan sesuatu perkara itu dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kita kena kasihi diri kita, kasihi saudara kita ini sebagaimana kita kasihi diri kita sendiri. Kita tak suka benda tu berlaku pada kita, janganlah kita buat pada orang lain. Sebagaimana yang berlaku sekarang ni lah, bila ada sedikit kita pun dah dengki, kan? Tengok kawan tu maju bisnes berniaga, kita pun dengki, ya, kita pula cuba menjatuhkan dia. Itu dengki, hasad. Jadi begini jugalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi aku sukakan apa yang aku suka bagi diriku, maka aku akan suka juga untuk bagi tahu kepada dirimu supaya berlakukan seperti mana aku lakukan. Jadi apa sabda Nabi? Apa yang Nabi nak bagi tahu kepada Sayyidina Ali ni? Apa yang baginda suka lakukan? Ya. La tuqi bainas sajdatain. Jangan duduk bertinggung, duduk beranggung antara dua sujud itu, sebagai duduk beranggung anjing, duduk bertinggungnya anjing. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini tiada kami ketahuikan akan dia melainkan daripada Abi Ishaq dan juga Al-Haris daripada Ali. Baik. Masalah duduk antara dua sujud sebagaimana duduk anjing itu, apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, bermula amal atas hadis yang dibacakan tadi itu oleh kebanyakan ulama memakruhkan mereka akan iqa', ya, memakruhkan mereka akan duduk iqa'. Nanti kita tengok nanti apakah maksud duduk iqa' ini. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ketahuilah olehmu bahawasanya iqa' itu telah datang padanya dua hadis. Ya, dah datang padanya dua hadis.
Satu hadis nanti akan dibaca dalam masalah 387, akan dibacakan nanti selepas ini, ya, yang mana hadis ini mengharuskan duduk antara dua sujud itu, ya, dengan cara duduk iq'a'. Jadi ada hadis yang melarang, ada hadis yang suruh. Ada hadis yang memakruhkan dan ada hadis yang menjadikannya sunat duduk iq'a'. Di sini ada khilaf ulama. Tapi khilaf di sini rupa-rupanya khilaf kerana kedudukan duduk tersebut. Apakah maksud iq'a'? Nanti kita tengok nanti insya-Allah. Jadi hadis yang selepas ini menyebutkan iq'a' itu sunat. Dan pada hadis yang lain menunjukkan tegah daripadanya. Jadi telah meriwayatkan hadis tegah oleh Imam At-Tirmizi dan juga lain daripada riwayat Ali ini, ya. Walau bagaimanapun, ya, ada juga riwayat dan juga Ahmad bin Ibn Hanbal rahimahullahu taala daripada riwayat Samurah dan sekalian itu sanadnya dhaif kesemuanya. Tapi walau bagaimanapun ulama mendhaifkanlah, ya, hadis tersebut. Dan sungguhnya khilaf ulama pada hukum iq'a'. Dan pada tafsirnya pula bersalahan. Khilaf akan sebagai khilaf yang banyak kerana beberapa hadis ini. Yang betulnya dan bermula yang betulnya lagi tiada berpaling daripadanya bahawasanya mana iq'a' itu ada dua macam kelakuannya, dua cara. Yang pertama, bahawa sedap speaker hari ni. Sedap speaker, ya. Gema cantik, ya. Yang pertama, bahawa melekapkan dua papan punggungnya di bumi dan mendirikan dua betisnya dan lututnya dan menghantar dua tangannya atas bumi sebagaimana anjing duduk bertinggung. Beginilah yang telah mentafsirkan dia oleh Abu Ubaidah, ya, Muammar bin Al-Musanni, dan juga taulannya Abu Ubaidul Qasim bin Salam, dan juga lain-lain orang daripada ahli lughah, ahli bahasa. Maka inilah rupa yang dimakruhkan yang datang ia pada hadis tegah ini. Itu yang pertama. Duduk tu punggung di bawah lantai, punggung di atas lantai, ya, dan kaki dileretkan ke sebelah tepi. Tu dia duduk iq'a' yang dilarang. Kaki diheretkan, dihantarkan kaki ke tepi dan dua tangan tu ke bumi seperti anjing. Ataupun mendirikan dua betis dan lututnya dan menghantarkan dua tangan atas bumi. Terbuat dah. Bukan. Dia punggung dia kena atas bumi. Boleh ke saya cross ni kan? Macam tu. Ya, betul. Ada sampel tu. Punggung dia terus ke bumi. Itu duduk iq'a'. Duduk katak. Duduk katak. Okey, duduk katak. Bila hadis ni dimaksudkan sebagai duduk seperti duduk anjing, ya. Dan rupa iq'a' kelakuan yang kedua, iaitu bahawa menjadikan dua papan punggung itu atas dua tumitnya pada duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud. Dan inilah ia yang dikehendaki oleh Ibnu Abbas dengan kata sunat, yang mana ikut jalan Nabi kamu seperti lagi akan datang hadisnya pada masalah yang akan datang. Duduk yang kedua, punggung di atas tumit, kaki tegak. Yang pertama tadi tu kan, yang tu iq'a' juga, tapi itulah iq'a' yang hukumnya sunat. Bila duduk antara dua sujud. Ini fokus kepada duduk antara dua sujud. Begitu. Ya, terima kasih. Jadi duduk antara dua sujud ini ada dua cara lah. Satu, duduk iftirash. Ini juga hukumnya sunat. Ya, iftirash tu macam biasalah, ya. Kaki kiri di bawah, di atasnya punggung, dan kaki kanan kita angkat sebelah tepi. Ya, itu iftirash. Cara yang kedua, duduk antara dua sujud, iq'a'. Yang tu, ya, berdiri kita duduk di atas tumit. Duduk di atas tumit.
Kedua-dua cara ni hukumnya sunat. Bila kita duduk di antara dua sujud. Jangan pula kita duduk tahiyat macam tu ya. Ini kita fokus kepada duduk antara dua sujud. Baik. Jadi di sini ada hadis yang lain yang mengharuskan duduk di atas dua tumit ya pada waktu duduk antara dua sujud. Ketahuilah kiranya di sini bermula makna iqa'ah tadi itu dah diterangkan, dan di sini ada hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi berbunyi an Tawus yaqul qulna li ibni Abbas fil iq'a' 'alal qadamain. Diriwayatkan daripada Tawus berkata ia telah berkata kami bagi Ibnu Abbas kerana menyoalnya akan bagaimana hukum pada orang yang duduk antara dua sujudnya dan mendudukkan dua papan punggungnya di atas dua tumitnya. Qala hiya sunnah. Jawab Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim ini, ya, ialah sunnah. Ibnu Abbas kata itu sunnah, ya. Satu perkara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara didengar oleh Tawus akan perkataan yang demikian itu, ia pun datang ya muskil akan kelakuan duduk yang demikian itu. Ya, betapa ia sunnah Nabi padahalnya ia duduk berupa huduh dan berupa kurang adab. Ya di sini sebab khilaf ini khilaf atas maksud iq'a' tadi tu. Iq'a' yang pertama seperti anjing tadi itulah, duduk katak. Ya, iq'a' yang kedua duduk atas tumit. Tiadalah pada kiranya sepatutnya berhadap Tuhan. Ya, yang demikian itu. Dia kata tak elok bila kita menghadap Allah dengan duduk yang sedemikian, rupanya huduh. Yang lalu ia pun bertanya kepada Ibnu Abbas sebagai katanya faqulna inna lanarahu jafa'an birrajul. Maka kami kata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana tuan hamba berkata demikian itu, bahawasanya kami lihat akan kelakuan dudukkan punggung di atas tumit, di atas dua tumit dengan berdiri kaki pada duduk antara dua sujud itu ialah kelakuan kasar dan tiada baik adab rupanya daripada orang berkenan berhalus, dan baik adab itulah lebih dituntut. Ya, sebab kata sahabat Nabi ni kata duduk tu macam kasar sangat, duduk yang tidak beradab, sedangkan kita ni nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak menghadap Allah ini kita buatlah dengan cara yang terbaik lah. Ya. Para sahabat pun sama juga, dia mencari bagaimana cara ya ikut sunnah Rasulullah, duduk yang terbaik. Sebab tu bila dia rasa confused, dia tanya kepada para sahabat atau tanya terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak menghadap Allah. Ya, samalah kita sekarang ni jugalah, kita nak menghadap Allah, biarlah kita buat yang terbaik. Ya, sembahyang penuh dengan kesempurnaan, sebelum sembahyang juga berwuduk dengan penuh kesempurnaan, pakaian kita sempurna dan sebagainya, bagi kita tak menghadap pencipta kita. Ya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak biar amal kita diterima je, kita takut je tuan-tuan. Takut sangat. Kita buat amalan selama ini masya-Allah, ya, Allah tak terima. Jangan takut tu. Ya. Kita mandi wajib tu rasa macam dah betul dah. Rupa-rupanya tak sempurna mandi wajib kita. Ya. Tu jangan risau tu. Ya. Kalau kat sekolah pun kalau mengajar tu macam-macam. Ustaz, saya belum balik lagi ustaz. Itu saya tak ingat niat dia. Tak balik lagi. Sekolah menengah lah tu. Sekolah menengah lah, tak balik lagi. Berapa umur? Ya. Saya 15 tahun. Tak balik lagi 15 tahun. Ya. Saya belum mimpi lagi apa-apa. Budak-budak. Ya, budak-budak lelaki. Allahu Rabbi. Walhal baliknya itu tak kisahlah mimpi tak mimpi pun, bila dah cukup 15 tahun hijrah, automatik dikira sebagai balik. 15 tahun hijrah, automatik balik. Ya. Tak balik. Ya, tapi benda tu dah belajar dah, masa sekolah rendah pun dah belajar dah, sekolah kampung dah belajar dah. Ya, tapi itulah sebab tak beramal. Itu baru niat. Ya, belum lagi tanya tentang mandi tu. Ya, mandi wajib tu macam mana? Mandi dah Ustaz. Betul? Ya. Siap pakai sabun lagi mandi. Ya. Yang mandi wajib ni dia kena gunakan air mutlak.
Hati-hati yang tu ya. Air mutlak. Kena ratakan dulu dengan air mutlak. Dan sempurna kata air mutlak, pakailah nak pakai sabun ke apa ke, itu tak ada masalah. Jangan nak mandi wajib itu dengan air sabun sekaligus. Yang tu jadi air mustakmal tu, bukan air mutlak lagi tu. Dia dengan air mutlak. Dah selesai, dah rata sebagai mandi wajib dengan air mutlak, nak pakai sabun, pakailah sabun. Ataupun boleh juga pakai sabun dulu ke, mandi pakai sabun dulu ke, bilas sabun tu bagi cantik-cantik elok-elok, baru kita niat mandi wajib. Hati-hati ya. Yang tu kena hati-hati tu. Itulah tu. Yang risau takut amal kita tu, kita mandi wajib tak sempurna, tak selesai. Kita naik untuk solat dan sebagainya, masya-Allah, tak lepas tu. Puasa lepas lagi lah. Puasa lepas. Itu kalau kita junub lah. Kita junub. Kalau haid, haid tak boleh lah ya. Kalau junub tak apa, puasa. Jadi itulah kita risau yang itulah. Jadi apa pun yang kita buat ni, biarlah dia yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dikatakan macam kasar sangat duduk sebegitu ketika menghadap Allah ya. Jadi bila didengar oleh Ibnu Abbas akan perkataan demikian, ia pun menjawab dengan perkataan lebih penting lagi, sebagaimana kata Tawus, qala bal hiya sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, wahai Tawus, kamu kata tidak berhalus rupa dan rupa kurang adab, tetapi inilah sunnah Nabi kamu ya sallallahu alaihi wasallam, iaitu inilah yang diamalkan oleh Nabi kamu. Maka siapakah kamu mau ikut lain daripadanya? Bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Tu dia. Ya, ini sunnah. Jadi duduk atas dua tumit dan hukumnya, wahai saudaraku, adalah hukum duduk atas dua tumit itu pada masa duduk antara dua sujud. Berkata Abu Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi kata ya, imam yang meriwayatkan hadisnya kata, dan sungguhnya telah berjalan setengah daripada ulama kepada hadis ini, yang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah memikirkan mereka itu akan salahnya duduk di atas dua tumit pada duduk antara dua sujud itu. Dan itulah perkataan setengah daripada ulama dan juga ahli fiqh. Kata Tirmizi lagi, dan kebanyakan daripada ulama memakruhkan mereka itu akan duduk di atas dua tumit pada duduk di antara sujud. Jadi ya, dalam mazhab kita Syafi'i ya, dari ini jugalah yang dinaskan ya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Buaiti dan juga Al-Imla ya, bahawasanya hukumnya adalah sunat ketika duduk di antara dua sujud. Sebab tu kita bolehlah pilih ya, nak duduk macam mana sekalipun boleh, tak ada masalah. Yang sama aja nak duduk iftirash ataupun duduk iq'a ketika duduk di antara dua sujud. Terpulanglah. Nak gili-gili pun boleh dan sebagainya, terpulang. Cuma nak bagi di sini bahawasanya duduk iq'a itu hukumnya adalah sunat. Iq'a itu apa? Duduk punggungnya di atas tumit. Ya, jangan iq'a yang lagi satu. Seperti anjing tu atau seperti katak tadi tu. Punggung di atas bumi dan kakinya ya, melegat ke tepi. Bukan macam begitu. Jadi ketahuilah bahawasanya ianya adalah sunnah. Maka hasil bahawasanya kedua-dua itu sunnah, iftirash ataupun iq'a. Dan mana-manakah yang lebih afdal daripada keduanya, maka padanya dua qaul wallahu a'lam. Jadi ulama apa khilaf, mana yang lebih afdal, duduk iftirash ke duduk iq'a? Jadi ada dua qaul. Ada kaum mengatakan duduk iq'a lebih afdal, ada mengatakan duduk iftirash lebih afdal. Jadi hasilnya boleh belaka dua-dua. Dua-dua mendatangkan pahala sunat. Bab ma yakunu baina sajadatain. Kita masuk kepada hadis yang kedua insya-Allah. Bab apa yang dibacakan ketika duduk antara dua sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku. Di sini kita banyak membincangkan hadis-hadis berkenaan dengan sunat hay'ah.
sunat-sunat hai'ah. Sunat-sunat yang membawa kepada kesempurnaan solat, yang mana hukumnya sunat, iaitu sekiranya kita tidak buat sunat-sunat hai'ah ini, kita tidak mendatangkan batal solat. Solat tak ada masalah. Yang kedua, kita juga tidak perlu untuk sujud sahwi. Itu sunat hai'ah. Bagi sunat ab'ad pula, yang itu solat masih lagi sah, tetapi sunat untuk kita sujud sahwi. Jadi di sini ada hadis yang kita bincangkan ni, sebab lepas ini pun sama jugalah, dia berkaitan dengan sunat-sunat hai'ah. Sampailah kita ganti kepada tahiyat. Baik, yang ni apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah dalam masa duduk antara dua sujud itu sunat mengucap doa yang datang riwayatnya daripada Tirmizi ini. Jadi duduk antara dua sujud itu rukun. Doanya itu hukumnya adalah sunat. Saya takut saya silap tadi sebut tadi tu. Duduk antara dua sujud itu rukun solat. Jadi kalau kita tak duduk, batal solat. Kita berdiri, lepas tu kita rukuk yang tidal, kita turun sujud yang pertama. Lepas sujud yang pertama kita berdiri balik, turun sujud yang kedua, tak sah solat lah. Sebab kita tinggalkan rukun duduk antara dua sujud. Jadi duduk itu rukun, tetapi ada bacaan sunatnya, ada doanya yang perlu dibaca ketika duduk antara dua sujud, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, Ani bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadatain, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengucap antara dua sujudnya itu, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, dan ada ditambah dalam Sunan Abi Daud dan juga lainnya. Imam At-Tirmizi dia dapat hadis riwayatnya daripada Ibn Abbas ini itu saja, sampai itu saja. Tetapi ada ulama-ulama ditambah lagi lah, pandukan kepada hadis-hadis yang lain. Di sini ada dinyatakan juga dalam Sunan Abu Daud, ditambah lagi dengan wa'afini wa'fu anni. Itu yang akhirnya jadi begitu tu. Berpandukan daripada hadis-hadis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat mereka itu akan harus ia pada sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat, akan doa tadi itu. Tadi boleh dibaca ketika sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Masalah doa antara dua sujud dan maknanya, ketahuilah saudaraku adalah membaca doa itu sunat jua, kerana menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allahumma ghafirli, artinya ya Tuhanku ampunkan olehmu. Maksud di sini yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini dalam kitab Bahrul Mazi ini, dia terangkan maksud dan juga sedikit tafsirnya, bukan tafsir lah maksud yang perlu difahami daripada doa tersebut. Kalau kita ringkasnya Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku, ringkas macam tu je lah kan. Tapi dalam kitab ini dipanjang sikit. Wahai Tuhanku, ampunkan olehmu akan dosaku, kerana engkau Tuhan yang sangat mengampun. Ditambah belakang. Kita minta ampun dengan Allah. Kerana apa? Kerana tiada siapa pun, tiada apa pun, tiada makhluk pun yang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha mengasihani, bagi maha penyayang. Warhamni, warhamni, kasihanilah akan daku. Ini terjemahan biasa kita. Tapi dalam kitab ini, dan berilah rahmat oleh dan berilah rahmat olehmu akan daku, maka tidaklah kiranya engkau lepaskan aku daripada belas kasihanmu. Rahmat rahim, itu belas kasihan, kasih sayang. Rahmat, kita sebut rahmat maksudnya apa? Kasih sayang atau belas kasihan Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku rahmatmu, ya Allah, kurniakanlah aku kasih sayangmu, ya Allah, belas kasihanmu. Itu maksud rahmat. Itu rahmat, belas kasihan. Jadi kita minta supaya Allah kurniakan kita, Allah beri kepada kita rahmat.
Dalam sembahyang pun ada doa dan minta kita Allah beri kepada kita rahmat. Sebab tu kadang-kadang tu ada juga bila imam membaca doa-doa tentang meminta kerahmatan tu, ya. Tu bagus juga dibaca tu. Ya, diamalkan juga. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah kau pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka, dan kurniakanlah kurniakanlah di sisimu ya Allah rahmatan, rahmah, dan kurniakanlah di sisimu kerahmatan, kasih sayang, belas kasihan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang memberi, maha pemberi kurnia. Kita minta dengan Allah, biar Allah sentiasa merahmati kita. Kita berada dalam rahmat Allah, kita berada dalam kasih sayang Allah, kita berada dalam belas kasihan Allah. Ya, kerana kita tak ada apalah, ya, yang kita boleh masuk syurga bukan kerana amal kita, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat tu. Ya, kita kalau ikut kita, amal kita, pahala kita berbanding dengan apa nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sekarang ni, masya-Allah. Ya, jauhlah tuan-tuan, ya, banyaknya nikmat Allah pada kita. Ya, kerana itu kita masuk ke syurga Allah tu bukan kerana amal kita, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sentiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ni always sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar juga bahasa Jawa. Ya, nak bagi lah ngantuk sikit. Tuan-tuan mengantuk, saya pun mengantuk. Dan sambung lagi wajburni. Ya, wajburni, dan tambahilah kekuranganku. Itu segi maksud, segi katalah, ya, tambahlah sebarang kekuranganku. Dalam kitab ini dia terjemahkan, dan kayakanlah olehmu akan daku kerana engkau Tuhan yang kaya, engkau Tuhan yang maha kaya, dan tiada suatu kekurangan pada engkau, dan tiada pula menjadikan kurang milik engkau dengan sebab beri engkau. Ya, itu tafsiran, ya, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Wajburni, mana kita minta Allah kayakan kita, Allah tambahlah sebarang kekurangan yang ada pada diri kita. Kenapa? Kerana Allah ini maha kaya. Ya, Allah ini maha kaya, tiada sesuatu kekurangan pun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah memberi kepada kita, tak akan berkurang apa pun pada Allah. Itulah Allah, ya, Tuhan kita, Rabb kita, pemilik kita, pencipta kita. Kita kalau beri pada orang akan kurang, tapi Allah tak. Allah beri macam mana sekalipun tidak akan memberi kesempadan kesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat jahat ke, kita melakukan dosa ke, melakukan pahala ke apa ke, tiada sebarang kesan kepada Allah. Kita yang kena kesan. Pahala, ya, syurga insya-Allah. Orang buat dosa, neraka. Waliyauzubillah. Kita yang ada kesan. Allah tiada apa-apa. Itulah dia maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaniyyu, ya, Al-Ghaniyyu. Wahdini, dan tunjuk olehmu akan daku, ya, berilah hidayah kepadaku. Itu ringkasnya lah, ya. Di sini Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi diterjemahkan, dan tunjukkan olehmu akan daku akan jalan yang betul, yang ialah jalan yang redha engkau atasnya, dan jauhkan aku daripada sesat. Ni wahdini, ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, iaitu jalan yang betul, jalan yang engkau redai, bukan jalan mereka yang sesat, jalan orang-orang Nasrani, jalan orang-orang Yahudi, jalan orang-orang yang sesat yang lain dah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kita jalan yang lurus, yang betul, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu kita doa kepada Allah. Sebab apatah lagi sekarang ni kan, berbagai-bagai kesesatan berlaku dalam masyarakat kita, ya, dengan pluralismenya, liberalismenya. Terima kasih, ya, saya nak sebut benda tu tapi lupa. Ya, macam-macam dengan ajaran-ajaran sesat yang entah apa-apa, entah yang bukan-bukan, ya. Itu yang ada dengar kuliah satu tu, ya.
siap mengaku nabi. Ada mengaku nabi perempuan pun ada. Nabi perempuan, ya. Perempuan mengaku nabi dah pula. Ya, biasanya lelaki-lelaki. Ini perempuan pula mengaku sebagai nabi. Masya-Allah. Dalam kitab Syama'il mengatakan Rasulullah ini nabi ini, ya, bagaimana dia diceritakan dalam kitab orang Yahudi dan juga Nasrani, nak kenal tanda-tanda kenabian ini, iaitu di mana Rasulullah ini dadanya sama lurus dengan perutnya. Dengan kata lain, tak boroi lah, tidak buncit, ya. Orang Yahudi kenal, orang Nasrani kenal bagaimana rupa Rasulullah. Cuma mereka tak mengaku. Mereka tak mengaku. Itulah ada kebohongan mereka lah, ya. Kebohongan mereka, ya. Kerana Rasulullah itu datangnya bukan dalam kalangan mereka lah. Baik. Jadi masalahnya yang mengaku jadi nabi ni macam kita di Malaysia ni punya mengaku nabi, tengok orang ni macam ni. Perut dia semua borai-borai. Tengok tanda itu pun dah tahu dah itu bukan nabi. Ya, bukan tanda kenabian, bukan tanda seorang Rasulullah. Ya, Rasulullah ni perut dia landai. Ya, sama dengan dada. Ini yang mengaku nabi, perut boroi. Ya. Nampak sangat, ya. Macam sangat macam tak logik tu. Allah, Nabi Melayu tu dah tahan balik ke belum? Nabi Melayu tu, Kahar, ya. Kahar Ahmad. Saya pun tak sure dah kena tahan balik ke belum. Sebab hari tu dia dah kena tahan, lepas tu keluar penjara. Keluar tempat tahanan. Keluar tahanan tu dia aktif balik. Ya. Akulah dia Rasul Melayu. Ya, ingat sejarah, ingat masa dulu-dulu, ya. Sebab kita mengajar dekat sekolah bab sesat ni kan, yang sesat ni sebagai pendedahan. Jadi ada jugalah masuk ke isu-isu sikit tentang Kahar ni. Ya. Bila kena tahan, ya, oleh Jabatan Agama, nak dibicarakan, terus letak jawatan. Ya, saya dengan ini meletakkan jawatan saya sebagai seorang Rasul. Rasul tak jawatan. Hara hidup. Ya, dah nak kena tahan, dah nak kena bicara, tak jawatan. Ya, aduh, letih tu. Dah masuk tahanan, ya, berkaunseling sebagainya. Tapi itulah ada orang ni, Allahu Rabbi. Bila Allah tak beri hidayah, ya, mudah-mudahan kita kekal hidayah kita, mudah-mudahan insya-Allah. Takut tuan-tuan, ya. Takut akhir-akhir kita nanti hidayah kita tak ke mana. Itu yang risau tu. Ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah lah kepada Kahar. Ya. Lepas dah keluar daripada tahanan tu, dah keluar dari penjara. Penjara ke tahanan ke? Tahanan, ya, tahanan ni. Aktif balik. Tak tahulah dah tahan ke tidak, ya. Sebab kita dah tak ada liputan. Dulu ada liputan masuk TV, NTV7 lagi masuk edisi siasat. Itu yang ada bicara tu kan, yang kita boleh tahu tu. Sebab ada rakaman video tu, ada YouTube tu pun ada. Ya, saya letak jawatan sebagai seorang Rasul. Kena tahan. Para pengikut dia tadi ni, masya-Allah, ya, punyalah fanatiknya. Ya, fanatik dia kepada nabi dia tu, Rasul Melayu. Ya, kepada Rasul Melayu dia tu. Masya-Allah, fanatik, sangat fanatik. Yalah. Kalau kita, ya, asyik sebut insya-Allah sahaja. Apa-apa hal pun insya-Allah. Apa pun insya-Allah. Mudah-mudahan kita ke syurga Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita insya-Allah. Semua insya-Allah. Tapi dia kata, aku ada Rasul. Rasul dah confirm kita orang ni masuk ke syurga. Nak kata apa? Dia logik akal dia tu. Nak hati lagi risau tu, ya. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan, ya, kekallah hidayah kita dalam petunjuk yang betul, insya-Allah. Caranya solat, beda solat duduk atas sujud baca dah doa. Wahdini tadi tu. Ya, tunjukkanlah aku, ya, jalan yang betul. Warzuqni, dan berilah rezeki. Pukul berapa kita ni? 11. Belum kan? Udah, ya? Sikit lagi, ya. Warzuqni, dan beri rezeki olehmu akan daku, akan rezeki yang halal, yang menyuburkan dan menguatkan tubuhku atas taat akan dikau, dan rezeki yang batin daripada ilmu dan juga ma'arif, ya, pengetahuan. Warzuqni, ini, ya, ulama dahulu dia mentafsirkan, dia menterjemahkan maksud berilah rezeki olehmu kepadaku. Warzuqni,
Jadi terjemahkan tu, berikan rezeki apa? Rezeki yang halal, yang menyuburkan dan menguatkan tubuh, supaya tubuh itu dapat membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang halal, bukannya beri rezeki yang haram. Itu wal-iazubillah. Rezeki yang halal supaya tubuh tu sihat, boleh membuat ketaatan. Dan juga rezeki batin, iaitu apa rezeki batin? Ilmu pengetahuan. Allah beri kita ilmu, pemahaman dalam agama, fiqh, tafaqquh fid din. Kita mahir dalam bidang agama, kita tahu dalam bidang agama. Walaupun kita mungkin bukan ustaz, bukan guru agama dan sebagainya, so yang kita tahu. Yang kita tahu. Dan selebihnya itu terpulanglah kepada iman kita untuk mengamalkannya. Kerana iman itulah yang menggerakkan ilmu yang kita ada. Yang risaunya ilmu kita ada tapi iman tak ada, itu yang risau tu tuan-tuan. Mulalah kita buat bercanggah dengan apa ilmu yang kita ada. Iman tak ada, tak ada kepercayaan kita, tak ada keyakinan kita akan syurga, neraka, dosa, pahala, habislah kita. Ilmu ada, kita tahu bahawasanya solat itu wajib, ilmu ada, tetapi iman tak ada. Jadi tak menggerakkan kita untuk melakukan solat. Kita risau tu. Dia tahu bahawasanya zina itu haram, kita berzina juga. Tu risau dia tuan-tuan. Zina, fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Sebatlah dengan 100 sebatan kedua-duanya. Tapi kita tak jelas kita tak ada hukum tu. Tidak diwartakan. Tak diwartakan sebagai undang-undang. Bila tak diwartakan sebagai undang-undang, sebagai kanun di negara kita, maka tidak boleh diambil hukuman tersebut. Jadi ikutlah undang-undang yang sedia ada, kan? Maksimum 3,000 kalau takat khalwat dan sebagainya, maksimum RM3,000 atau penjara 2 tahun. Maksimum, atau kedua-dua sekali. Itu hukuman zina. Itu yang belum berkahwin. Yang 100 sebatan tu. Kalau yang dah berkahwin, kalau yang dah berkahwin berzina, ada yang halal, yang berkahwin, apa hukum dia? Rajam sampai mati. Untuk sekarang ini tak ada undang-undang itu, tak diwartakan, so tak boleh buat apa-apa lah. Kita tak boleh ambil tindakan sendiri, tak boleh. Dia kena undang-undang itu diwartakan dulu, barulah boleh dilaksanakan. Jadi sama ada dah kahwin ke belum kahwin ke, maksimum RM3,000, denda ataupun penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Wallahu a'lam. Habis. Habis tu. Ngam-ngam lah. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi nanti pertemuan kita yang akan datang, berkenaan dengan cara kita berdiri. Cara berdiri, maja'a kaifan nuhudi minas sujud. Bagaimanakah kita bangun berdiri daripada sujud. Dia tengok ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ringkas je, cuma saya lah memanjangkannya. Bila berdiri itu, adakah di situ duduk istirahahnya daripada datangnya sunnah tersebut? Perlukah kita menekan tangan kita ke bumi bila kita nak berdiri dan sebagainya? Macam mana cara nak tekan tangan? Tekan dengan tapak tangan ke, tekan dengan penumbuk ke, tekan dengan jari ke apa ke? Itu semua ada. Ada hadis yang berkaitan, insya-Allah. Kita bertemu semula di pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Kita berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan hari ini dapatlah sedikit bermanfaat untuk kita amalkan bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan iman yang kita ada ini menggerakkan kita untuk mengamalkan apa yang kita sudah belajar, mudah-mudahan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.